أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أحبتي في الله، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul fadilah Tuan Imam, Sahibul fadilah Tuan Guru Ulama, seluruh kemungkinan seluruh tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kita semua berada di bawah lindungan naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaflah sebab agak lambat. Saya keluar pukul 5 sempat tak lupa. Jadi jalan Masya Allah sekat Jumaat. Apapun syukur kita kepada Allah, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk duduk di dalam majlis ini. Kita duduk ni bukan kebetulan, kerana apa yang ditakdirkan oleh Allah itu dia tidak berlaku dengan cara kebetulan. Dia memiliki satu makna yang cukup baik untuk kita jika kita menghayatinya, jika kita berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat darjat kedudukan orang-orang yang beriman di kalangan kamu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat lebih tinggi darjat orang yang berilmu di kalangan kita orang beriman. Jadi dua perkara yang kalau manusia itu nak kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang pertamanya kedudukan orang beriman. Iman dia tak datang secara automatik. Iman dia datang dengan usaha, iman dia datang dengan kegigihan, ketekunan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan campakkan di dalam hati kita. Itu juga yang kedua, nak jadi tinggi lagi di sisi Allah ialah kita mencari ilmu. Ilmu ni dia tuan-tuan, dia bersifat tidak habis. Maknanya kalau kita tengok air terjun tu macam itulah ilmu. Maknanya dia berterusan. Sebab kita duduk dalam majlis-majlis macam ni, moga-moga adalah perkara baru yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampaikan dalam hati kita. Nabi SAW sebut, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang nak diberi benda baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan bagi dia faham agama. Benda ni tuan-tuan selalu dengar, benda ni memang kita sering dengar. Dan perkara inilah yang kita akan dengar sampai kita mati esok. Maknanya benda ni kita dengar berulang-ulang kali, kita tak tahu waktu bila benda yang dipanggil kefahaman itu yang akan diberi oleh Allah. Tapi bila datang kefahaman, dia datang dengan amalan, itu adalah kefahaman yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ni kita duduk dah nak masuk, orang kata apa? Orang duduk tengah sebut merdeka kan. Jadi kita pun nak cerita jugalah pasal merdeka kan. Maknanya merdeka itu kan satu benda yang dibawa oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pelopor kepada kemerdekaan. Nabi yang merupakan hadiah daripada Allah
dia yang menyebut innama ana rahmatun muhda, sesungguhnya saya ialah rahmat yang dihadiahkan. Dan Nabi ini dia membawa manusia untuk satu kemerdekaan yang luas dan besar, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut berfirman di dalam Al-Qur'an, ma'na a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang berjaya membebaskan dirinya daripada api neraka, maka dia orang berjaya. Maknanya bebas seperti mana yang disebut dalam Quran ialah bebas daripada api neraka. Maknanya bila mana kita merdeka, yang dikatakan merdeka dari segi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah merdekanya kita bila kita bangkit hari kiamat esok, kita adalah orang yang dibebaskan Allah daripada api neraka. Dan adapun kehidupan di dunia itu adalah tipu daya yang sementara. Jadi bagaimana kita kata Nabi itu adalah pelopor kepada kemerdekaan, bukannya kemerdekaan seperti mana yang kita sebut inilah. Dia bukan hanya sekadar membebaskan negaranya, tetapi dia membebaskan hati manusia daripada belenggu kufar, daripada belenggu penyembahan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana seorang sahabat yang terkenal, Rubai bin Amir radhiyallahu taala anhu, diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan Islam di Rom. Rubai dipilih oleh Nabi untuk pergi menyebarkan Islam di bumi Rom. Bila mana dia sampai di bumi Rom dan dia dengan tekun menyampaikan ajaran Islam, bila sampai kepada pembesar Rom tanya kepada Rubai, "Madza ja'ana bihadzal din?" Apakah yang kamu bawa ataupun yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan agama ini? Lalu kita boleh dapat kesimpulan, ataupun nanti selepas mana kita mendengar apa yang disebut oleh Rubai, kesimpulannya ialah Nabi nak bawa kepada satu kemerdekaan yang besar. Dalam kata-katanya Rubai berkata, "Hadzal din ja'a li tahriril insan min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad." Agama ini datang untuk membebaskan manusia daripada pengabdian diri kepada sesama Allah, kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, tuan-tuan, kita melihat hari ini ramai manusia dibelenggu, dijajah oleh perkara-perkara yang disebut sebagai oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Dia kata manusia hari ini memiliki banyak Tuhan. Maknanya masalah umat akhir zaman ini adalah mereka ada banyak sangat Tuhan. Mereka menjadikan duit sebagai Tuhan, awan nafsu lah, nafsu Tuhan, duitnya Tuhan, rumahnya sebagai Tuhan, kereta sebagai Tuhan, banyak sangat Tuhan, menyebabkan hidupnya jadi terkongkong, hidupnya jadi masalah. Duit ni, kalau contohlah kita kata, disebut oleh setengah-setengah para cendekiawan Islam, mereka kata duit ini adalah hamba yang baik, tetapi dia juga merupakan tuan yang sangat zalim. Maknanya kalau dia hamba kita, dia baik, tapi kalau dia tuan kita, dia cukup zalim. Sebab tu pahala. Begitu tak benda-benda lain pun. Maknanya rumah itu nikmat kalau dapat. Maknanya kalau dapat rumah besar, nikmat. Dapat kereta elok, itu nikmat. Dapat duit banyak, itu nikmat. Tetapi nikmat tak semestinya berkat. Itu nikmat banyak. Ramai orang dapat nikmat, orang kafir dapat nikmat. Tetapi yang kita nak ketenangan dan juga keberkatan daripada nikmat itu kehendak kita sebagai orang beriman. Anak itu nikmat, anak yang soleh itu berkat. Rumah itu nikmat, tetapi yang disebut sebagai baiti jannati itu nikmat, dan itu adalah berkat. Jadi apa guna rumah kita besar, bilik kita besar surau ni contohnya,
Isteri duduk ujung sana, kita duduk ujung sini kan? Maknanya tak ada kebahagiaan, bergaduh. Walaupun kita naik kereta kecil, naik dengan isteri kereta kancil pun kan? Tetapi walaupun rapat belakang dengan bau-bau, tapi rasa kalau boleh nak buang dengan dia tu. Sebab apa? Selalu ada dipanggil keberkatan, ada kasih sayang. Itulah dipanggil, maknanya keberkatan itulah yang kita inginkan. Jadi oleh sebab itulah kalau kita tengok perkara itulah perkara yang paling besar yang dibawa oleh Nabi, iaitu membebaskan diri manusia daripada belenggu kehambaan kepada selain daripada Tuhan. Benda inilah yang merupakan punca kelemahan dan kemunduran umat Islam pada akhir zaman ini. Dahlah kualiti kerjanya tidak baik, kualiti imannya juga teruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok kualiti kerja yang baik disebut oleh orang manajemen lah. Dia kata kualiti kerja yang baik ini berdasarkan kepada maknanya dikira kerja yang baik itu berdasarkan kualiti, kemudian tambah kuantiti, kemudian dengan sikap, sikap. Jadi yang inilah yang membawa kepada dapat kepada ganjaran, sama ada naik pangkat ke, bagi gaji lebih ke, macam-macam lah. Jadi itu dari sudut maknanya orang panggil keduniaan yang maknanya, dan benda ni juga benda yang diajar dalam Islam. Dan mereka mengatakan seorang pekerja yang baik ialah orang yang bekerja mencari rezeki. Dan orang Islam pun disuruh kita mencari rezeki yang halal. Kemudian yang kedua, dia menjaga keluarganya. Kemudian yang ketiga, orang itu dia memberi khidmat kepada masyarakat. Kebanyakan kita hari ini di negara umat Islam, kita mungkin ada dua tu je, yang pertama yang kedua, tapi khidmat kepada masyarakat tu agak kurang. Maknanya kita kalau banding dengan negara-negara maju macam Jepun, dan kita berada di belakang. Sebab kita belum ada kesedaran tentang maknanya pentingnya kita berkhidmat untuk orang lain. Sahabat saya pergi ke Jepun bulan 3 tak salah dia. Dia cerita, dia kata dekat sana orang bekerja lebih masa itu biasa. Kalau balik awal itu luar biasa. Maknanya bini akan marah suami yang balik awal ke rumah kerjaan. Maknanya untuk perangai yang mungkin tak tahu lah, kan tak ada dekat negara Mesir. Hatta saya duduk di Mesir, duduk di Yaman, kalau kerja pukul 8, kita pergi pukul 9, tak ada seorang ni kat belakang. Dengan tukang sapunya semua datang sama lah Pak. Dan daripada tukang sapu sampai dah bos ke atas. Dan datang, kalau patut kerja pukul 8, pukul 11 pun mari. Pejabat tutup pukul 4, pukul 2 tutup dah. Betul lah, saya kalau kita kata buat urusan di sana, time-time nak buat visa lah, paling teruk hati, ya Allah, macam mana lah aku nak sama. Dan jatuh 2 minggu kadang-kadang baru siap. Pergi tak cari, kena pergi. Kalau tak pergi, memang tak siap. Pergi kan ada suruh balik. Pergi esok, suruh gitu juga, suruh balik juga. Macam tu lah. Dan kita panggil keadaan dan kedudukan dan di negara umat Islam, dan yang kalau kita terjadi mundur tu sebab tu. Tapi kalau sekiranya orang beriman itu betul-betul dia beriman kepada Allah, kalau maknanya dengan hasil kerja yang baik dan keimanan yang cukup hebat kepada Allah, maka dia lebih berkualiti. Walaupun kita maknanya berkhidmat kepada masyarakat, itu adalah benda yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan benda yang sangat digalakkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mencari rezeki yang halal, itu adalah benda tuntutan daripada Allah. Dan mencari orang panggil apa? Rezeki dan juga kita menjaga keluarga, itu juga merupakan perkara yang sangat disukai oleh Allah. Dan berkhidmat kepada orang lain itu juga benda yang sangat digalakkan di dalam agama kita. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang tuan-tuan mungkin selalu dengar, khairun nas anfa'uhum li ghairihim. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita umat Islam adalah umat yang senantiasa diajar bagaimana untuk memberi. Tuan-tuan, kalau kita tengok dari sudut ilmu psikologi, dia membahagikan manusia kepada 3. Dia kata manusia ni kita boleh kenal, maknanya dia ni dengan 3 macam. Maknanya kalau yang bekerja dengan 3
tiga macam. Contohnya, dia kata bekerja kah, belajar kah, boleh kenal dengan tiga macam. Maknanya kita boleh tengok, macam saya duduk banyak di sekolah, pagi-pagi boleh tengok ada budak yang mukanya masam, ada budak yang mukanya biasa aja, selamba je. Ada budak yang mukanya berseri-seri semua. Jadi di situ pun kita, maknanya kita boleh dapat trace sikap dia. Maknanya kenapa dia datang ke sekolah. Begitu kat malam ni mungkin saya tak, muka masam tu tak ada lah kat sini kan. Tapi ada yang muka selamba, ada yang ceria, ada kan. Jadi air muka itu melambangkan apa? Melambangkan perangai. Itu kata pakar psikologi lah. Saya tak tahu betul atau tidak, tapi boleh jadi betul kan. Dia kata contoh, kita buat contoh. Mungkin kalau kita cerita macam itu susah nak faham. Contoh bayangkan, ya. Bayangkan ada 3 orang yang bekerja. 3 orang yang bekerja buat rumah PPRT. Maknanya 3 orang ni kerjanya sama, gajinya sama. Tetapi ada seorang wartawan datang tanya satu soalan kepada 3-3 ni. Cuma air muka 3-3 orang ni berbeza. Seorang mukanya masam, seorang mukanya selamba je, seorang mukanya ceria, manis. Jadi ditanya dulu soalan yang pertama kepada orang yang bermuka masam. Soalan ni tuan-tuan adalah benda yang dipanggil, diajar dalam Islam pun. Allah SWT pun menggunakan dalam bentuk soalan untuk menghidupkan perbualan. Maknanya dalam nak cakap, kita perlu kadang-kadang kepada pertanyaan. Begitu juga benda tu kan cara yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada orang dia kadang-kadang tak reti, tak faham yang orang tu tanya tu nak berbual kan. Kadang kita balik pasal bawa orang tu ikan tu semua kan, orang tanya apa lagi tadi kan, tak nampak lagi kan. Jadi kita menutup perbualan. Jadi sepatutnya kita berbesar hati bila orang tanya tu, dia tak berbual dengan kita. Oh tadi di pasal beli ikan, nanti orang tu tanya lagi kan, jangan dia nak berbual kan, gitu ya. Tapi kita yang jenis tak faham kadang-kadang, kita tutup pintu perbualan, akhirnya habis dekat tu je. Jadi yang hak pertama tadi ni, yang muka masam ni, bila ditanya, dia jawab tak nampak saya buat apa. Jadi macam itulah jawapan orang yang muka masam. Dan orang muka masam ni, dia buat kerja sebab apa? Dia buat sesuatu kerana terpaksa. Dia rasa kalau dia tak buat ni, dia nak makan apa? Maknanya dia tak ada benda lain lah yang dia boleh buat, melainkan kerja ni je yang ada, yang terima dia untuk bekerja. Jadi dia terpaksa bekerja, dan oleh kerana terpaksa itulah menyebabkan dia punya emosi, dia punya perasaan pun, dia tak suka pada kerja dia. Jadi akhirnya dia tidak bahagia di tempat kerja dia. Maknanya tak bahagia dengan kerja yang dia buat. Orang yang tak bahagia di tempat kerja, dia takkan bahagia di rumah. Maknanya kalau disebut oleh seorang, saya ingat nama apa tu kan, dia kata macam tu lah. Maknanya orang yang tak bahagia di tempat kerja, dia tidak akan bahagia di rumah. Jadi oleh kerana tu kita kalau jumpa dengan golongan yang pertama ni, orang yang muka masam ni, kita bagilah kepada dia cadangan ke apa. Yang pertama, sama ada dia berhenti kerja. Sebab apa? Dia bukan sahaja kadang-kadang boleh menyusahkan orang lain, bahkan dia menyusahkan dirinya sendiri. Jadi yang keduanya, kita suruh dia ubah sikap tu. Maknanya kena ubah sikap. Ubah sikap kepada kerja. Apa, terimalah walaupun kita tak suka. Kerana apa? Dalam dunia ni tuan-tuan, tak semua benda yang kita suka kita akan dapat. Cuma sukalah kepada benda yang kita dapat tu, yang kita mahu. Sebab kita bukan Tuhan yang menentukan buruk baik apa yang kita nak dapat dari diri kita. Jadi oleh kerana tu kita cubalah berbesar hati dengan apa yang kita dapat. Kemudian yang kedua, orang yang muka selamba ni, orang muka biasa ni, bila ditanya kepada dia, soalan sama juga, apa yang kamu sedang buat? Lalu dia kata, saya sedang sancek menolak. Sebab apa? Orang ni dia hanya bekerja untuk mendapatkan ganjaran. Maknanya dia buat kerja, dia fikir bagaimana dia nak mendapatkan ganjaran. Dan dia akan nampak, contohnya kalau sekiranya dia buat macam ni, dia akan naik pangkat. Orang macam ni, dia kerja dia baik, dia akan buat kerja dengan baik, tetapi dia ada limit. Limitnya ialah ganjaran yang dia dapat.
ganjaran yang dia dapat. Dan yang ketiga, orang yang membuka ceria. Bila ditanya apa yang dia sedang buat, dia jawab, dia kata saya sedang fikirkan kegembiraan orang yang nak dapat rumah ni kan, PPRT dan rumah ni, rumah untuk orang miskin. Saya sedang fikirkan hari pertama, hari mula dia masuk ke dalam rumah ni, macam mana gembiranya. Sebab saya dulu masa saya mula dapat rumah, saya sangat gembira kan, dengan anak saya, dengan isteri saya. Jadi saya membayangkan benda tu, jadi saya cuba buat yang terbaik supaya kan, dia menjadi orang yang gembira. Orang ni dia fikir macam mana dia nak memberi kan. Inilah dia kan orang Islam. Maknanya kita kena jadi ada perangai macam tu. Benda ni lah benda yang diajar oleh Nabi kita SAW. Bila mana kita lahir sebagai seorang Islam, maka secara otomatik kita jadi umat yang memberi. Maknanya kita adalah orang yang memberi. Dalam semayang dan kita memberi salam dalam semayang kan? Maknanya kita beri salam pada orang soleh, beri salam kepada orang malaikat, dan kita digalakkan memberi salam. Nabi SAW kata kan, siapa yang maknanya Nabi sebut la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Nabi kata, kamu tak akan masuk syurga selagi mana kamu tak beriman, dan kamu tak akan ada iman yang sempurna selama mana kamu tidak berkasih sayang. Lalu Nabi SAW bersabda lagi, Nabi kata, tak saya tunjukkan satu cara untuk kamu membina kasih sayang dalam diri kamu. Maknanya memberi ada kasih sayang. Jadi Nabi kata, tebarkan salam di kalangan kamu. Jadi kita bila ada sayang, kita jadi maknanya diajar jadi umat yang kaya. Bila ada sayang, kita mudah memberi. Tuan-tuan, kita akan suka memberi bila mana kita sayang. Kita akan jadi tak suka memberi bila kita tak sayang. Contohnya lah kan, biasanya ramai orang kan suka terima hadiah. Saya tak tahu lah, mungkin di sini orang suka bagi hadiah, tak tahu lah kan. Maknanya kalau kita tanya orang lah, saya biasa tanya orang kan, kadang-kadang saya tanya, malam ni saya tak nak tanya lah, maknanya mungkin dia kabur kan, bersama dengan jawapan saya. Maknanya kita biasanya suka menerima hadiah kan? Tetapi bila kita sayang, kita suka bagi hadiah. Mana contohlah seorang ibu kan, dia ada anak yang istimewa dan anak ni kan minta satu maknanya teddy bear ke, yang teddy bear tu payah sangat nak jumpa kan, duk cari tak jumpa lah. Sekali ibu dia pergi kursus kan dekat seberang laut, tak jauh lah, Langkawi je pun kan, pergi kursus kat situ kan. Biasa bab kursus ni shopping kan, pergi shopping mana kan. Jadi ternampak teddy bear yang anak dia nak tu. Cuba bayangkan perasaan ibu tu macam mana kan. Sanggup bahal pun tak mahu kan, beli bungkus elok-elok kan, bawa balik. Anak ni selalu balik tanya je kan, ada tak mahu, ada tak mahu. Hari tu balik tanya, bawa kita pun bagi kepada anak tu benda yang dia nak. Di antara ibu dan anak tu, saya rasa lah, tuan-tuan rasa siapa lebih gembira? Ibu tu lah kan. Maknanya saya tak tahu lah perasaan ibu, dia tahu lah kot kan. Sebab kita memang kita suka untuk memberi, mestilah kita paling suka kan. Kita yang paling, sebab apa? Sebab tu anak kita. Macam tu lah Islam ni dia bina kita kan, supaya apa? Supaya kita jadi orang yang macam tu. Kita sayang kepada orang lain lebih daripada diri kita. Sebab tu kalau kita tengok kisah para sahabat, kisah hidup mereka tu pelik kan. Macam contoh masa berlakunya hijrah orang Muhajirin dan juga orang Ansar kan, bagaimana pengorbanan orang Ansar terhadap orang Muhajirin. Orang Muhajirin yang datang sehelai sepinggang, tak bawa harta, tak bawa apa. Sampai saja Mekah di Madinah, Nabi persaudarakan mereka di antara orang Muhajirin juga orang Ansar. Orang Ansar ini bagi satu pemberian yang kita kata kalau kita duduk di tempat mereka, adakah kita boleh bagi sampai tahun itu kan? Ada yang bagi sampai sanggup bagi bini. Dia ada 2 bini, dia terpilih salah satu pada bini dia yang kamu suka kan, kamu pilih dan saya akan ceraikan dia, kamu kahwinlah dengan isteri dia. Maknanya sampai boleh bagi bini tu kan, dia tak tahu, dia tak tahu mana.
Dan diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik kata, seolah-olah pahala tu boleh kepada mereka je. Kami tidak dibenarkan bekerja, kami disuruh duduk di rumah, mereka bekerja, dapat hasil bagi dua, ambil kamu separuh, saya separuh. Allah. Dan itu kasih sayang yang dibina oleh Nabi SAW. Benar ni, kalau diterapkan, kalau diajar, dibentuk, benar ni boleh ada pada diri kita. Tapi oleh kerana kita hari ini kita sibuk dengan urusan pribadi kita, sehingga kita tak sempat untuk nak bertemu dengan orang lain, tak sempat nak membina kasih sayang dengan orang lain. Saya tak kata kat orang lain lah, kita tengok diri kita sendiri lah. Saya diri saya sendiri pun, kan? Dengan jiran sebelah rumah, saya kenal 1, 2, 3. Sebelah kanan tak kenal lah, 4, 5 tak kenal. Tak sempat nak pergi rumah dia, nak pergi berkenalan pun tak sempat. Dia orang kalau jenis pergi suruh kok kita jumpa. Ini yang kita kata kan, mungkin dia sembahyang kat rumah kan. Jadi tak sempat kita nak pergi. Kita tengok kalau nak pergi rumah dia kosong, tak ada orang, dia pergi kerja. Jadi kan, kita panggil kurang ikatan hati tu. Kalau ada pun jiran hak kita jumpa pun, saya rasa berbeza jauh dengan jiran kalau kita kata balik pada zaman Rasulullah SAW. Kalau tengok 20 tahun lepas, masa tu saya kecil-kecil ni kan, maknanya kalau dekat kampung tu kan, mak saya nanti masak satu lauk je kan. Masak lauk nangka je kan. Buat gulai nangka tu periuk besar. Sekejap lagi nanti jiran dia akan bawa, jiran dia bawa datang macam-macam lauk nanti datang. Kita bawa banyak-banyak tu sebab awak nak balas balik kan. Bagi balik kan. Jadi gulai nangka tu kan, asal mulanya last sekali kita makan tambah macam-macam, ayam panggang lah, itu lah, macam-macam tu dulu kan. Tapi hari ni budaya tu pun dah tak hidup lah. Maknanya kita kata orang manusia akhir zaman ni kan, dia dah terhakis perasaan kasih sayang. Nak tak nak kita kena akui benda ni. Benda ni memang dah berlaku, dah terjadi dalam diri kita. Cuba bayangkan generasi anak-anak lepas ni tak tahu lah macam mana kan. Hatta sekarang ni kan, semua kalau duduk di rumah pun semua sibuk dengan iPad lah, dengan handphone lah. Kadang duduk satu meja tak cakap, duduk main handphone. Ayah main handphone sebelah, mak duduk sebelah, anak duduk sebelah, duduk main tak. Dipanggil WhatsApp, semua tu bagus, Facebook bagus kan. Tetapi kalau kita sampai 24 jam ber-Facebook, ber-WhatsApp kan, akhirnya kita kan, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat itu kan. Hak dekat tak peduli tu kan. Jadi kan, ini kan, masalah kan, yang jadi pada kan, kita hari ini. Oleh kerana tu tuan-tuan, kita bebaskanlah diri kita kan, daripada belenggu nafsu kita kan. Nafsu ni yang mencengkam kuat hati kita. Maknanya dia ni penasihat jahat kepada hati. Itu nafsu kan. Jadi akal penasihat yang baik kepada hati kalau sekiranya dia ada ilmu. Masalah akal kita bila tak ada ilmu, dia nak nasihat apa kepada hati. Jadi oleh kerana itu kita kena senantiasa belajar. Macam tuan-tuan, alhamdulillah duk pergi ke masjid. Tapi adakah cukup sekadar itu? Maknanya adakah cukup kita mari mengaji macam ni? Maknanya disebut kan, maknanya orang yang datang mendengar, datang kita panggil, kita membaca. Contohlah kita suka membaca, kita hanya akan mendapat 10% daripada ilmu yang kita baca. Ini tak tahu ni kajian yang dibuat. Kemudian orang yang melihat, dia akan dapat 20% daripada apa yang dia lihat, ilmu. Dan orang yang mendengar juga, dia akan dapat 20% daripada apa yang dia dengar. Kalau digabungkan membaca, melihat dan mendengar, kita akan dapat 50%. Maknanya kalau kita datang mengaji kitab, kita bawa kitab, kita dengar ustaz mengajar apa, kita tengok apa yang dia buat, apa yang dia ajar, jadi kita dapat 50%. Macam itulah kalau kita kata hari ini kan, kita banyak kita panggil, kita simpan dalam ingatan kita, jadi disebut oleh para ulama, orang yang bijak pandai dia kata kan, maknanya seburuk-buruk tulisan lebih baik daripada sekuat-kuat ingatan. Begitulah maknanya kan betul kan? Maknanya seburuk-buruk tulisan lebih baik daripada sekuat-kuat ingatan. Jadi itu sebab pentingnya bila kita nak belajar. Kadang-kadang orang nak jadi, maknanya kita semua nak jadi baik. Kita semua nak jadi baik.
Cuma kadang-kadang kita tak tahu apa tu benda baik. Benda yang baik untuk kita, kita tak tahu. Itu sebab kadang-kadang kita berdoa kepada Allah, semua benda yang kita doa kepada Tuhan, yang kita minta kepada Allah, semuanya baik. Tetapi kenapa kita tak dapat? Itu disebut oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala tahu permintaan hamba-Nya. Hamba-Nya tu nak minta benda baik, tetapi Tuhan yang Maha mengetahui, tahu apa yang dia minta itu tak baik untuk diri. Maknanya dia tak dapat itu dah baik untuk diri dia. Itu sebab kadang-kadang kalau kita tak dapat, jangan kecewa, kerana itulah kebaikan daripada Tuhan untuk kita. Jadi itu. Aduh, cerita kat mana pergi ya? Cerita pasal merdeka tu dia tak faham. Tapi ialah benda ni kita kena, maknanya orang panggil bebaskan diri kita daripada cengkaman nafsu kita. Itu awalnya. Jadi nak bebaskan cengkaman nafsu ni, kita kena lawan dengan akal. Akal yang macam mana? Akal yang penuh dengan ilmu. Sebab tu kalau kita tengok kitab Penawar bagi Hati, dia kata hati itu ada zahir dan ada batin. Dan hati yang zahir, kita kata jantung tu lah. Dan hati kita panggil hati. Qalbun dalam bahasa Arab maknanya jantung. Jadi dalam jantung itu dia ada dipanggil qalbun ruhani, dan hati dipanggil jantung yang ruhani, yang bentuk dalaman. Yang disitulah yang adanya, dan disitu yang dipanggil hati yang kita sebut tu. Disitulah ada nafsu, disitulah ada akal, dan disitulah tempat bisikan syaitan. Jadi peranan yang jahat ialah yang ada dalam diri kita ni kan, nafsu yang jahat dah. Dan tak pernah putus-putus ajak kita buat jahat. Begitu juga iblis dan syaitan. Cuma iblis dan syaitan ni dia datang bila kita berzikir, ingat pada Allah, dia pergi kan. Maknanya yang hak tak pergi ni kan, kita kata nafsu lah. Nafsu ni dia akan hilang bila mana kita mati kan. Maknanya dia tidak boleh berpisah dengan kita. Jadi untuk itu kan, kita kena didiklah nafsu kita kan. Kena didik nafsu kita, sehinggalah kita mendapat seperti mana yang disebut sebagai nafsu yang dipanggil nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Maknanya nafsu yang tenang, nafsu yang tidak lagi mampu untuk mengajak kita dan membuat kejahatan. Sebab apa? Sebab kita dah memang tak ikut langsung benda yang jahat yang dia nak. Kita didik dia sampai peringkat macam tu. Nak bangun malam memang susah, tapi saya dulu belajar guru saya. Kita kata, saya tanya dia macam mana tips nak bangun malam. Saya cukup payah bangun malam. Maknanya jaga, pukul 3:30 jaga. Tapi nak bangun tu susah kerana duduk kental kaki saja sejam. Tak tahu kenapa nak bangun, tapi dia jadi sedap bergetar macam orang duduk tangguh dalam buai. Duduk lah kan dalam subuh itu. Tanya dia, lalu dia kata apa? Dia kata sekarang ni kamu boleh angkat tangan tak masa tu? Dia tanya saya kata memang boleh angkat tangan. Dia kata masa tu kita tak payah fikir mata yang mengantuk, kita fikir badan yang kita boleh angkat ni. Angkat badan kita, jalan susu masuk bilik air mandi. Itu cara dia ajar. Saya pun try buat, memang berkesan cara dia kan. Maknanya kita kena gerakkan badan kita. Mata orang mengantuk, dia ni memang susah nak hilang mengantuk dia. Sebab syaitan tu dia akan hilang bila mana kita berwudu. Habis bila kita bangun, itu satu ikatan dah hilang dalam kita. Bila kita berwudu, satu ikatan lagi dah hilang. Dan bila kita sembahyang, habis ikatan dah habis. Dan dia tak ada ikatan yang mengikat kita daripada tempat tidur. Dan iblis diikat kita dengan cara yang macam tu. Dan dia akan dihilangkan dengan bila mana kita bersemangat bangun lawan. Dan bila mana kita didik, kita nak jadi manusia yang buka pintu kebaikan. Maknanya nak didik nafsu dengan 3 benda. Nak buka pintu kebaikan. Nabi SAW sebut kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ala adulluka ala abwabil khair, as-sawmu junnah, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar, وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Hadis banyak. Dan mungkin tuan-tuan bisa dengar hadis ini. Dan hadis kalau mengajar di 40 ada hadis yang ke-29. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam An-Nasai,
juga Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan lagi sahih. Jadi dalam hadis itu Nabi kata, wahai Mu'adz, nak tak saya tunjuk kepada kamu pintu kepada kebaikan. Seolah-olah nak buat baik ini dia ada pintu kan. Maknanya kita kadang-kadang buat baik tak buka pintu tu, dia jadi malah buat baik tak berkekalan. Tapi ni Nabi beritahu pintu apa dia pintu nak buat baik. Namanya as-sawmu junnah. Puasa itu benteng. Benteng apa? Benteng pada api neraka. Benteng daripada kita buat jahat. Itu kan, maknanya pintu kebaikan yang pertama ialah puasa. Puasa sunat kan. Puasa sunat ni kan, kita akan, kalau kita selalu buat benda sunat, kita akan sampai menjadi manusia yang dicintai, yang disayangi oleh Allah. Dan contohlah ibadat ni para ulama bahagikan kepada kepada tiga. Yang pertamanya ibadat dipanggil ibadat asas. Yang keduanya ibadat sunat, dan yang ketiganya ibadat umum. Jadi ibadat asas yang kita sembahyang 5 waktu, kita puasa, kita zakat, kita haji, itu ibadat khusus ataupun disebut sebagai ibadat asas. Yang keduanya ibadat sunat dan sunnah. Jadi ibadat sunnah ni kita bersugi itu sunnah, kita sembahyang witir itu sunnah, sembahyang duha itu sunnah, qiyamul lail itu sunnah. Jadi itu dipanggil juga dengan ibadatul taqarrub. Maknanya ibadat yang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mudah faham wajib dengan sunat ni, kita buat contoh suami isteri. Ya, kita dengar dulu. Sebab saya kalau lepas saya buat contoh, tuan tanya balik aku ingat. Jadi suami MC kan, tak pergi kerja hari tu. Isteri pergi kerja kan. Bangun pagi dia basuh baju, dia jemur. Kemudian dia keluar pergi kerja, hari tu ada meeting balik lambat. Dia telefon suami takut hujan, dia kata abang, tolong angkat sat baju saya jemur kat belakang tadi, takut hujan. Jadi saya balik lambat sikit, ada meeting. Lalu suami ni tak apa, pergi angkat baju buat macam yang isteri suruh. Isteri balik-balik tengok dekat jemuran, dah tak ada baju. Tak ada baju, dia mau masuk dalam rumah, tengok baju tak ada lah, dalam bakul pun kosong. Haiwan tua ni tak mana tu. Buka-buka dalam almari, dah siap sereka. Boleh lipat, dah lipat siap lah. Oh, agak-agak isteri kata apa? Hari ni tak tahu lah, saya nak belanja apa makan kan, sayang abang kan, tak tahu lah apa benda lah. Tapi memang isteri sangat berbesar hati lah kalau orang buat macam tu kan. Kalau suami buat macam tu. Jadi yang wajibnya dia angkat baju dia, isteri suruh tu dia tak marah lah. Tapi yang hak dia buat tu, hak ekstra tu, itulah ibarat macam amalan sunat, mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham kan? Jadi itu. Dan begitu kan ibadah umum kan? Ibadah umum ni hak paling banyak kita buat dalam hari-hari kita. Ibadah umum ni kita pergi kerja, tuan ibadat, kita duduk dengan kawan ibadat. Kalau nak bagi jadi ibadat macam mana? Dia ada 6 syarat apa jadi ibadat. Dengar dulu Allah kan. 6 syarat apa jadi ibadat. Kita mudah cakap dan niat kan? Tapi yang sebenarnya ulama susun syarat ada 6 perkara. Kalau kita nak bagi jadi perkara-perkara umum yang kita buat itu ibadah kan? Yang pertamanya ikhlasul niyyah, maknanya niat yang ikhlas. Oh, ikhlas ni tuan-tuan benda rahsia. Rahsia Allah. Siapa pun tak tahu dia ikhlas. Maknanya kita pun tak tahu kita ikhlas. Itu sebab kata ulama tasawuf, makruh kalau kita bagi dermaga ini ikhlas dari saya. Makruh kata lagu itu makruh. Maknanya kita buat, maknanya kita kata ini ikhlas. Makruh sebab kita tak tahu ikhlas tak. Cuma dia kita buat baik untuk berusaha menjadi orang yang ikhlas. Bukan kita tunggu ikhlas untuk buat baik, sebab kita tak tahu bila kita dah ikhlas. Jadi itu sebab kita panggil kan, kita buat baik bukan kerana kita ikhlas, tetapi kita buat baik kerana berusaha untuk mendapatkan ikhlas. Faham? Jadi itu sebab yang pertama kan, ikhlaskan niat kita kepada Allah. Maknanya kita buat, kita cuba sehabis hati kita untuk buat kerana Allah. Itu ikhlas. Maknanya kita tak tahulah kita ikhlas ataupun tidak, tetapi ia dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat baik saja. Buat baik saja kita usaha kita sebagai mendapatkan keikhlasan. Sebab tu kita kata
Dan kita tak boleh nak jah orang lagi lebih lagi lah. Kalau kita pun kita tak tahu kita ikhlas ke tak, kita pergi nak kata orang ni tak ikhlas, orang tu tak ikhlas, orang tak boleh. Janganlah. Diri kita pun kita tak tahu. Kita nak pergi kata orang pula apalah kita ni kan. Maknanya janganlah sampai kita menjatuhkan. Jadi kekuatan ikhlas ni tuan-tuan, kalau sekiranya orang yang ada ikhlas, betul-betul ikhlas, iblis tak ada kacau dia. Memang iblis tak boleh ganggu orang yang ikhlas. Betul. Manusia yang ada keikhlasan, iblis tak boleh ganggu benda yang dia dan benda yang dia suka. Dan manusia yang ikhlas inilah yang akan menjadi manusia yang disebut sebagai manusia yang berjaya. Kita istilahkan hari ini, kita kata contohnya lah, kalau mengaji ni Arab ni yang paling tinggi sekali orang panggil mumtaz. Mumtaz ni cuma anak Rasulullah. Yang kedua dia injitan. Jadi kalau orang berdapat kira tinggi macam tu kan, kita kata cemerlang lah. Jadi nak boleh dapat cemerlang, maknanya nak boleh dapat satu kedudukan yang tinggi. Dia cemerlang ni, dia bukan baik lah, dia lebih daripada baik. Maknanya kalau orang tu baik, belum dia cemerlang, tapi dia lebih daripada baik, itulah manusia cemerlang. Dan kita umat Islam setiap hari Allah seru kepada kejayaan itu, kecemerlangan itu. 10 kali kita disuruh hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan, marilah menuju kejayaan. Dan namun umat Islam hari ini hanya pandai berbangga dengan kecemerlangan orang dulu. Cerita dulu, cerita sahabat, cerita tabi'in, cerita umat kegemilangan umat Islam dulu, Sultan Muhammad Al-Fatih. Tetapi mereka tak berusaha untuk menjadi seperti orang itu. Kita tengok macam mana mereka itu sehingga boleh jadi manusia yang begitu hebat di sisi Allah dan juga begitu hebat di atas muka bumi ini. Mereka bukan hanya sekadar baik akhlak, tetapi mereka juga orang yang baik hasil kerjanya. Maknanya akhlak yang baik perlu dibina, baik hasil kerja perlu dibina. Orang yang hanya baik, maknanya baik hasil kerja ni kita kata orang yang memiliki kepakaran. Orang yang baik akhlak ni orang yang memiliki keimanan. Kalau orang yang hanya memiliki keimanan tetapi dia tidak ada kepakaran, kalau dia buat kerja pun asyik kena tipu saja. Maknanya dia ikhlas, dia amanah, dia jujur, tetapi dia bila buat kerja oleh kerana tak ada kepakaran menyebabkan dia kena tipu. Contoh hilang Rasulullah SAW. Nabi berjaya dalam kepimpinan, Nabi berjaya dalam dakwah, Nabi berjaya dalam peperangan, Nabi berjaya dalam perniagaan. Benar ni? Adakah ketika kata okey, Nabi berniaga, Nabi amanah, Nabi berniaga, Nabi tak tipu. Tapi adakah benar tu sahaja yang menyebabkan kejayaan Rasulullah SAW? Dia lebih daripada itu. Dia memiliki kepakaran. Nabi berniaga bukan Nabi miskin, Nabi kaya. Tapi Nabi tinggalkan benda tu bila mana Nabi diutuskan oleh Allah jadi Rasul. Masa tu Nabi awal buat kerja dakwah, Nabi tinggalkan tu lah benda-benda perniagaan apa semua tu. Itulah yang akhir-akhir hayat Rasulullah memilih untuk hidup sebagai seorang yang miskin, yang susah. Maknanya daripada hidup menjadi seorang yang kaya. Tetapi oleh kerana apa? Oleh kerana pengorbanannya. Cuma kalau kita nak berniaga, jangan kita katakan niaga ala-ala Nabi, ala-ala kadar saja. Yang niaga ala-ala Nabi bukan ala kadar. Niaga ala Nabi adalah niaga yang penuh dengan strategi, yang penuh dengan maknanya kepakaran. Yang seperti mana? Kalau kita lihat Nabi berkahwin dengan Sayyidah Khadijah, Nabi berkahwin, duit mas kahwin saja 25 ekor unta. 25 ekor unta kali dah tengok hari ni berapa? Dah ada kat 200,000 dia tak rasa. Tak tahu betul atau tidak. Harga dia berapa? Kalau kat Mesir tak ada RM5,000 seekor unta. 25 ekor unta hantaran. Maknanya Nabi bukan orang susah, orang kaya. Maknanya sebelum Nabi buat kerja dakwah lah. Dan Nabi berjaya dalam dakwah. Nabi bila berdakwah, bila dia mengajar 5 orang ada di depan dia, 10 orang ke 50 orang ke, orang yang ada di dalam majlis dia tu, yang inilah yang kau kata apa? Benda yang perlu ada pada diri pendakwah ini. Maknanya dia, orang yang mendengar itu merasakan dia lah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Para sahabat Nabi, mereka merasakan diri mereka paling dekat dengan Rasulullah. Mereka lah orang yang paling sayang pada Rasulullah. Semua sahabat panggil dia tu. Maknanya Nabi memiliki kewibawaan yang cukup hebat.
Nabi berjaya dalam memimpin, memimpin ni benda yang kita semua kenal. Tuan-tuan jangan ingat kita bukan ketua negara, kita pemimpin. Di antara tugas kita yang penting duduk atas muka bumi ialah menjadi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku jadikan di atas muka bumi itu khalifah. Maknanya kita semua ni seorang-seorang merupakan pemimpin. Merupakan pemimpin. Bila kita kata kita pemimpin, pemimpin itu kita ertikan dengan pengaruh. Maknanya orang tak boleh memimpin kalau tak ada pengaruh. Kita nak pimpin keluarga kita macam mana kalau kita tak ada pengaruh. Contohlah seorang suami yang tidak ada pengaruh dalam rumahnya. Pengaruh itu datang daripada kepercayaan. Walaupun kita dah bina cinta dengan isteri kita, tetapi kita tak bina kepercayaan isteri kita, rumah tangga biasanya retak. Bukan tak ada cinta, tetapi kerana tak ada kepercayaan. Saya biasa orang mari dulu cerita masalah rumah tangga ni, sedih je, nak kahwin 2 tahun cerai, kahwin 4 tahun cerai, kahwin sebulan pun dah cerai. Sebab bercinta punya lama dulu. Berkahwin terus nampak panggil senang. Ada orang hak mula kahwin tak nampak lagi, lepas 5 tahun tu dia ada keluar dah perangai dah. Maknanya dia keluar dah perangai yang akhirnya hilang kepercayaan pasangan. Saya bukan tak percaya, saya bukan tak sayang suami saya Ustaz. Tapi dia kalau cakap 10, 11 tak percaya. Maknanya tak percaya. Jadi itu sebab nak membina kepercayaan, kepercayaan datang dengan teladan. Maknanya kita, perangai kita itulah yang akan menyebabkan orang percaya pada kita. Kalau perangai kita tahu nak cakap macam mana, orang yang maknanya dia tidak menipu diri dia sendiri, maknanya orang lain pun tak akan rasa tertipu dengan kita. Duk tipu diri kita, keluar malam balik lewat isteri kita macam mana, ada mesyuarat, padahal duduk sembang kedai, duk makan dengan kawan-kawan sedap, balik bohong. Benda tu nanti sikit-sikit akhirnya jadilah. So isteri pun jadi hilang percaya. Bila hilang percaya, itulah yang punca jadilah masalah rumah tangga hari ni. Dia buat maknanya makam apa disebut dalam IQ, saya tak ingat, seingat saya lah. Dia kata sejam kat Malaysia ni perceraian berlaku 4 orang. Maknanya sejam 4 orang. Sehari 20 orang lah, 80. Banyak orang, maknanya kat 1 orang sehari cerai. Maknanya teruknya. Itu sebab kita kena bina balik benda ni. Maknanya kita adalah hak mengaji ni. Nabi SAW sebut balik mu'anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun hanya 1 ayat. Maknanya apa saja yang kita tahu sampaikan kepada orang. Kita jangan duk fikir orang dengar atau tidak. Kita sampaikan dulu. Keikhlasan kita nak sampaikan itu, Allah Ta'ala nanti hantar rasa nak dengar, rasa ni macam mana Syahid Hasan Al-Banna ketika mana dia berdakwah, dia masuk dalam kedai-kedai makan, dia masuk tempat-tempat yang orang tak pergi, dia pergi. Dia masuk tu orang isap shisha, orang isap shisha, orang main, kalau kat Mesir tu main apa, macam carrom, jentik-jentik dekat carrom, apa benda ada main kat kedai makan. Jadi dia pergi kepada orang-orang yang macam ni. Dia pergi kepada orang-orang yang macam ni, dan dia cakap 10 minit orang mula gelak-gelak dekat dah. Tapi last sekali orang datang kedai makan nak dengar ceramah Hasan Al-Banna. Sebab apa? Sebab dia sampaikan dengan dia, yang penting dia sampaikan. Sebab apa? Itu adalah benda yang wajib yang dia laksanakan, yang perlu dia laksanakan. Ilmu maknanya kalau kita ada, kita tak sampaikan, silap-silap boleh berdosa. Itu silap-silap boleh berdosa. Yang gitu. Jadi kita sambung balik kata-kata Rubai tadi. Rubai bin Amir dia kata, yang pertama kali Nabi SAW datang, ialah Nabi nak membebaskan manusia daripada pengabdian diri kepada sesama makhluk. Maknanya selain pada Allah semuanya makhluk. Itu benda yang paling besar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan itulah kunci kepada syurga, dan itulah dia punca keselamatan kita daripada api neraka. Nabi SAW sebut, dan ketika mana ditanya tentang, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Laqad sa'alta 'an 'azim.
innahu la yasirun ala man yassarahu Allah alaihi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Ila akhir hadis. Nabi SAW sebut bila mana ditanya, wahai Rasulullah, tolong tunjukkan kepada saya satu amalan yang mana kalau saya buat amalan ini, saya boleh masuk syurga dan saya boleh bebas dan jauh daripada api neraka. Lalu Nabi kata, kamu tanya ni soalan yang cukup besar. Sebab apa? Cerita neraka, cerita syurga, itulah dia punca Allah Ta'ala hantar Nabi ke atas muka bumi ini. Cerita syurga neraka ni, itulah dia punca Allah turunkan kitab-kitab untuk menjadi panduan kepada manusia nak masuk syurga, nak bebas daripada neraka. Lalu Nabi kata, kamu tanya ni soalan besar. Nabi kata, innahu la yasir